Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta Al-Quran sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 17 Ramadan 1443 bersamaan dengan 19 hari bulan 4 hari bulan 4 2022 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran surah Fussilat. Cuma memandangkan hari ini dalam sejarah. Dia panggil hari ini dalam sejarah. Tidak gitu kan kita dalam berita. Jadi 17 Ramadan tahun yang kedua. Tulis ni pelajar-pelajar. 17 Ramadan tahun yang kedua berlakunya satu peristiwa besar, nama dia peperangan Ma'rakatu Badar Al-Kubra. Al-Kubra tulis dengan K, Kaf. Faham aku tulis Q, Kubra. Kata Kubra tu jadi Kobra. Mungkin lain tu makna lain. Hidup jalan tu Kobra. Ini Kubra maknanya badar yang besar. Bersamaan dengan 13 hari bulan Mac 624 miladi. Jadi berlaku peristiwa besar ini Allah rakamkan dalam beberapa ayat. Dan Badar ini disebut dalam Quran yaum apa ni? Walaqad nasarallahu bi Badrin wa antum azillah. Mana peperangan Badar ini salah satu daripada peperangan yang disebut nama dia dalam Al-Quranul Karim, maka dia menjadi satu peristiwa besar. Jadi anak tak ceramah Badar di sini, tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube. Banyak dah khutbah ada, kuliah ada, live. Ketika kita duduk di Badar pun ada juga. Beberapa kali anak pergi ke Badar, kita buat rakaman nak menjelaskan peperangan itu ditapak dia. Kita rasa feel, orang panggil semangat tu kuat lagi sebab kita berada di sana. Cuma yang disebut oleh para ulama, kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, tujuan apa belajar sirah Nabi? Untuk mengambil pengajaran dan iktibar. Kenapa dalam peperangan Badar bilangannya 300 berapa belah orang saja, tapi kita mendapat kemenangan yang begitu besar? Sebab pergantungan hati para sahabat itu kuat dengan Allah Azza wa Jalla, maka pertolongan datang. Bukan sekat manusia yang datang, Allah Ta'ala hantar mari malaikat membantu dalam peperangan yang besar itu. Jadi kita kata malaikat masuk, malaikat mari jadi tentera Islam. Kalau tak ada tentera kita pun tak apa, pada dengan malaikat ya, bawa Abu Jahal dengan geng dia tu, apa besar sangat. Tapi jadi peristiwa besar dalam dunia Islam ini kerana pertolongan Allah datang pada waktu itu. Tapi yang tak tahannya orang duduk sebar ni. Malam ni kita kena seru nama ahli Badar. Kata tidak, mengingati peperangan Badar untuk mengambil pengajaran dan iktibar, bukan untuk menyeru nama ahli Badar. Nak tahu nama peperangan, nama syuhada, tak ada masalah. Tapi hidup panggil nama, hidup zikir panggil nama dia tu. Kenapa? Ini tidak ada dalam Nabi tak pernah panggil pun. Nabi panggil nama Abu Jahal di Badar, dia untuk menyatakan mereka telah mati dan mereka telah menerima apa yang telah mereka lakukan. Baik para jemaah sekalian, di antara buku yang baik, ada satu buku kecil yang saya tulis, nama dia Madinah Munawwarah. Kelebihan dan sejarah. Dalam buku tu ana cerita juga sedikit peperangan Badar. Kalau nak detail sangat boleh buka adalah kitab Ar-Rahiqil Maktum
dan lain-lain kitab sirah Nabawi. Memang banyak cerita Badar ini masyhur kerana dia peperangan yang besar dirakam oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dan kita diminta supaya mengingati, mempelajari, mengulang kaji kerana peristiwa yang besar tersebut. Wallahu a'lam. Mari kita pergi kepada ayat kita, surah Fussilat ataupun Hamim As-Sajdah. Ayat yang kita baca di sini iaitu ayat 47 sampai kepada ayat 51. 47 sehingga 51 bermulanya juzuk yang ke-25. Pelajar tanda, kita sudah masuk juzuk yang ke-25. Alhamdulillah, 25. Kita mula kuliah PKP dulu, juzuk yang ke-27. Maknanya kita ada 2 juzuk setengah lagi, sambunglah. Cukup lengkaplah tafsir Quran yang disampaikan oleh Al-Faqir Ilallah Abu Anas ini, 30 juzuk, insya-Allah. Mudah-mudahan panjang umur, dapat kesihatan, kita teruskan pengajian kita. Habis ni kita sambung lagi. Quran ni tak boleh berhenti. Selagi ada nyawa di kandung badan, Quran mesti dipelajari. Sebagaimana kata di para ulama, ibarat belajar Quran seperti kunyah buah kurma. Makin dikunyah, makin terasa kemanisan dia. Makin dikunyah, makin rasa. Makin kita faham Quran, makin kita terasa nikmatnya berada dengan Al-Quran. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 1049. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. Baik, setakat itu dulu. Mari kita undur balik ke terjemahan ayat dan huraiannya. Ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Ilaihi, kepada ilmu pengetahuan Allah jualah terpulangnya soal mengetahuikan masa datangnya hari kiamat. Jadi ayat yang kita bincang di sini para jemaah sekalian,
tentang ilmu Allah. Semua benda gaib di bawah ilmu Allah. Allah tak maklum kepada malaikat, Allah tak maklumkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini cerita pertama yang kita dengar. Dalam isu yang kedua yang kita akan bincang nanti, iaitulah tentang orang kafir berlepas diri daripada syirik yang mereka lakukan atas dunia dulu. Tak mahu dah. Di akhirat esok dia kata tak ada syirik. Karut semua syirik tu. Baru tahu. Isu yang ketiga yang kita akan bincangkan, iaitulah isu tentang keadaan manusia waktu dia senang dan bagaimana keadaan mereka ketika dia susah. Baik, kita balik pada isu yang pertama, ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Kembali kepada Allah ilmu bilakah berlaku kiamat? Berapa orang ada dalam perut kandungan ibu? Bilakah buah itu akan berbuah? Itu di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla. Sebelum kita pergi lebih jauh, ayat 47 ini, terlebih dahulu kita undur ke belakang sedikit tentang munasabatul ayah. Munasabah ayat ini apa dia? Apabila orang kafir diberi amaran, kamu akan dibangkit semula, hidup balik, mereka perli main. Dia tanya, bila? Sedap dia punya tanya. Bila tu? Dia pergi tanya Nabi, Muhammad, cakap kiamat, bila kiamat tu? Maka Allah jawab di sini, ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Jangan tanya aku bila kiamat. Tapi kiamat itu akan berlaku sebab yang tahu tarikh dia Allah Azza wa Jalla. Cuma kamu tunggulah, setiap orang itu akan berlaku kiamat. Dia panggil kiamat individu. Kiamat peribadi akan berlaku setiap orang bila dia mati. Seorang itu bila mati, bermakna berlakulah kiamat untuk dia. Mati, berlakulah kiamat untuk dia. Jadi ayat ini telah ditegaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Luqman. Pelajar tanda. Surah Luqman ayat 34. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Allah sahaja tahu ilmu tentang kiamat. Nabi SAW juga telah menafikan perkara ini. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah ketika Jibril datang. Dia panggil hadis Jibril. Jibril mari. Dia tanya, mata sa'ah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kiamat? Nabi jawab dua patah. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Jibril, orang yang ditanya bukan lebih tahu daripada orang bertanya. Kalau mu tak tahu, aku tak tahu. Jawabnya dua-dua tidak tahu. Bila kiamat? Jibril tak tahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak tahu. Hadis dalam Bukhari. Sebab itulah kata di ulama tafsir, siapa yang mendakwa mengaku ilmu kiamat, kita kata bohong, habis. Orang Kelantan kata pelawak belaka tu. Tak masalahnya percaya kita ni, teori-teori. Umur dunia ni 5,000 tahun. Macam-macam dia punya kira hisab, berapa tahun lagi nak kiamat? Berapa kali kiamat dah? Teori-teori itu semua tak menjadi belaka. Yang tahu kiamat ni Allah. Tak sedut cari kiamat. Yang kita kena carinya, apa persiapan kita kalau berlaku kiamat. Sama ada kiamat individu, kita mati, atau kiamat besar yang akan berlaku di akhir zaman. Hadis mal mas'ulu anha ini diriwayat oleh Imam Bukhari. Baik, satu. Wa ma takhruju min samaratin min akmamiha. Dan demikianlah tiap-tiap apa yang akan berlaku. Kerana sebiji buah umpamanya tidak akan keluar dari kelopaknya dan tidak akan keluar dari kelopaknya. Wa ma tahmilu min unsa. Dan seorang ibu tidak akan mengandung. Kita tak tahu bila mak dia mengandung. Kabar-kabar bangun pagi, wek. Tidak wek kan. Dia panggil morning sickness. Pening waktu pagi. Gimana tu? Mak dia tanya. Hai, pening we pening. Gicek tengok, prak naik dua lain. Dah, kita kata dua lain ni orang nak. Tapi kalau bahamnya Covid naik dua lain pening pala lalu 10 hari tak berjalan. Dia kata ada lain waktu lain hak positif ni bangga. Ada lain naik dua lain pening pala sebab kena kurung.
Zaman itulah mula-mula baru ni. Lala ni tak ingat kau orang dah. Dua lain ke empat lain ke duk merangus semacam. Mungkin dia tak repot dah tu kak. Yang pentingnya wala tad'u illa bi'ilmih, dan tidak akan melahirkan anak melainkan pada masa dan keadaan yang betul tepat dengan pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Jadi itu waktu kita tak tahu. Bila mak kita mula mengandung tak tahu. Ultrasound katalah 4 minggu dah. Itu semua tu dia panggil takhmin, agakkan lah, lebih kurang lah. Sebab tu dia kata awak ni dijangka bersalin pada tarikh sekian. Pergi hospital sengih suka. Tak ada lagi, tak buka jalan lagi balik. Tak tahu. Ana tengok payah kita nak apa yang Allah Taala gambar di sini memang jelas. Pergi buat ultrasound lah, buat cek tu. Anak awak laki-laki ni. Masa nak balik tu berhenti selalu beli baju baby warna biru contohnya. Boleh pergi cek pula rasa-rasa baby perempuan. Tukar pula warna pink. Ni pada duk main tukar biru pink. Akhir kali tu bi anak Allah Taala nak beri laki-laki ke perempuan. Pada tu dia kata ini hari jadi saya bukan hari jadi. Bila kita jadi tak tahu. Kalau kata hari dilahirkan betul. Budak-budak kan dia panggil sambut hari jadi. Mana mu tahu bila hari jadi? Tahu? Tak tahu. Mak dia pun tak tahu, kawan-kawan mabuk. Tak tahu hari jadi bila. Kalau kata hari dilahirkan ataupun hari dikeluarkan dari perut ibu, betul. Sekarang ni dia ada dua. Satu lahir, satu lagi dikeluarkan. Dia buka tingkap, keluar. Macam-macam dunia nak kemak ni pandai belaka dah kata. Budak ni tak boleh ni 9 bulan lebih dah ni. Takut lemah. Perak, buka jendela, tingkap. Keluarkan budak. Maknanya kita kena kata hari dikeluarkan dari perut ibu. Sebab dia tak beranak. Lagu mana tu? Istilah. Tapi dah jadi istilah dah. Jadi istilah. Maknanya keluar ikut tingkap ke, ikut pintu dia ke, orang panggil hari dilahirkan. Dilahir-lahir lah, tulis lahir. Terus ada tulis hari dikeluar ikut tingkap. Malu ke orang. Baiklah kita pergi kepada ayat kita. Pergi panjang ke tak lepas pula. Ayat ini ditafsirkan dengan ayat tulis surah Al-An'am. Suratul An'am ayat 59 Allah kata apa? Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Allah Taala ada kunci ilmu ghaib ni di sisi Allah Azza wa Jalla. Tak ada siapa tahu kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah Taala tahu ada laut atas darat. Atas darat dia laut. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tak gugur sehelai daun kecuali di bawah ilmu Allah. Wala habbatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabis illa fi kitabim mubin. Maknanya biji-biji dalam bumi pecah. Semua tu di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla. Tahu belaka. Naik bila, mati bila, gugur bila. Semua di bawah ilmu Allah. Tanda surah Al-An'am ayat 59. Ayat ini detail tentang apa yang kita bincang di sini. Jadi masalah ini, bila tarikh, bila kiamat, bila keluar buah, bila mak mengandung, bila dilahirkan, bila mati, semua itu di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla. Bagi kitanya buatlah persiapan untuk menyambut kematian. Orang menyambut kelahiran, dia sambut kematian. Itulah kata ahli motivasi. Semua sijil kita boleh tengok belakang atas dunia ni, kecuali sijil mati. Betul tak? Sijil mati kita tak boleh tengok. Bolehkah kalau kita pergi balai polis kata, cik tulis sijil mati saya? Polis kata, mu ni tak cukup obat kali ni. Balik makan obat tu. Mana ada sijil mati lagi tak mati? Jadi itu saja sijil. Satu-satunya sijil yang kita tak boleh tengok, iaitulah sijil mati. Sijil kita mati. Sijil ayah mati ada. Allahul Musta'an. Yang penting bagi kita para jemaah, kita nak mati dengan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, kata. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, matikan kami dengan husnul khatimah. Allahu akbar. Baik, kita sambung kepada ayat kita. Wa yawma yunadihim aina syurakai.
Dan pada hari Tuhan menyeru mereka yang musyrik dengan bertanya kepada mereka, mana dia makhluk-makhluk yang kamu sifatkan menjadi sekutu aku? Di akhirat esok Tuhan akan tanya puak kafir, kafir, mu atas dunia dulu mu kata aku ada sekutu, ada partner, ada syarik, mana dia sekutu? Kafir mana nak jawabnya, dia tahu dia salah. Allahu Akbar. Mereka menjawab, mereka menjawab bahawa tidak ada di antara kami seorang pun yang mahu menjadi saksi kerana anggapan kami itu telah nyata salahnya. Ma minna min syahid. Tak ada orang ngaku hari ini. Tak ada syirik ya Rabbi. Tak ada. Apa mu tak ada syirik? Mu ada syirik atas dunia dulu. Tengok nota di bawah. Ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya mengingatkan bahawa soal mengetahui keadaan atau masa sesuatu yang akan berlaku, khasnya masa berlakunya hari kiamat, hendaklah dipulangkan kepada ilmu pengetahuan Allah serta dijawab dengan kata Allahu a'lam. Kalau tanya bila kiamat, Allahu a'lam. Dan bahawa orang-orang musyrik pada hari kiamat hanya beroleh azab seksa yang tidak terhingga sakitnya. Na'udzubillah. Jadi jangan kita mudah duk percaya ke teori-teori ni. Banyak teori sekarang ni. Teori banyak ni. Percaya. Duk main Imam Mahdi ni. Biasanya geng-geng Imam Mahdi ni sama ada dia akan pergi ke radikal ataupun ajaran sesat. Dua tu ya. Ni ramai ni nak tunggu jadi tentera Mahdi ni. Kalau imam kapur kita nama Mahdi tak apa tu. Pasal tu waktu baru ni kan, waktu Covid kuat pun ni, tu keluarlah dia punya teori konspirasi tu. Imam Mahdi nak keluar dah begini-gini. Jadi dia duk buat sedap, buat tangga masjid. Ni katun buat ni. Dia panggil katun perli. Suka juga baca katun dia ajar. Jadi kebetulan nama tu imam masjid dia tu Mahdi. Imam Mahdi. Jadi dia buat sedap. Imam Mahdi duk tunggu Imam Mahdi. Imam Mahdi pun celah. Dia kata mu duk tunggu Mahdi tak tahu mari mana. Imam Mahdi kapu mu ajak mari sembahyang mu tak mari. Tersekedu pok dia, tersipu malu. Ni Imam Mahdi dia tu hak sengati. Hak ada dah ni. Dia duk cari Mahdi hak tak ada tu apa. Sebab tu Imam Mahdi ni untuk para jemaah ada dua versi. Mahdi Ahlus Sunnah belum timbul lagi. Mahdi versi Syiah ada dah. Berapa ratus tahu dah. Duk oleh gua di Iraq dia panggil di dalam Sirdap. Jadi pasal itulah kalau sebut Mahdi dia tulis belakang tu aiji, ajjalallahul khuruj. Allah Taala cepatkan keluar dia ni. Duk oleh gua. Ni di Iraq dia panggil Sirdap. Lepas tu pagi-pagi dia ketok kuda comel depan pintu gua tu. Duk tunggu Mahdi keluar nak naik kuda. Kata Mahdi mana nak keluar, awak ambil kuda. Awak mari jet kat letak depan tu, baru serah sikit keluar. Main kuda-kuda sampai dulu. Kita main ke pok sikit. Mai, baca ayat kita. Cara ke pok dia duk main pok game Mahdi ni bahaya. Baiklah. Ayat 48. Wa dhalla anhum ma kanu yad'una min qabl. وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ. Dan pada saat itu hilang lenyaplah dari mereka apa yang mereka sembah dahulu yang diharapkan pertolongannya. Tak ada dah lah. Hak kita ingat dulu boleh tupai, boleh tolong, boleh beri pertolongan, boleh beri syafaat, macam-macam boleh lagi. Nak kata apa? Dan yakinlah mereka bahawa tidak ada sebarang jalan bagi mereka untuk melepaskan diri dari azab seksa. Tahu dah dia tak boleh buat apa dah. Ayat ini ditafsir dengan surah Al-Kahfi. Tulis ni ahli apa ni? Ahli tadabbur. Surah Al-Kahfi ayat 52-53. Wa yauma yaquluna du syuraka'i alladzina za'amtum fada'ahum falam yastajibu lahum. Itu dalam surah Al-Kahfi. Jadi ayat ini ditafsir dengan surah Al-Kahfi ayat 52-53. Wa zannu ma lahum min mahis. Mereka yakinlah di sini bahawa
mereka tidak ada jalan untuk melepaskan diri daripada azab. Macam mana nak lepas? Dia sudah melakukan perbuatan jenayah di atas dunia dulu, iaitulah melakukan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Allahul Musta'an. Jadi kita atas dunia ni para jemaah, jangan berani, jangan melakukan perbuatan yang boleh membawa kepada syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Bila syirik, runtuh habis segala amalan kita. Punah habis. Tak ada dah. Orang panggil tak ada nilai kita di sisi Allah Azza wa Jalla apabila seorang itu telah melakukan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Baik, kita pindah kepada ayat 49. Ini ayat menceritakan kepada kita tentang keadaan manusia di atas dunia ni. Manusia ni dua ya, sama ada dia kaya atau dia miskin. Dia senang atau dia susah. Dia takabur atau dia tawaduk. Ini kita nak duduk di kumpulan mana? Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita senang hidup atas dunia, tapi syukur, tawaduk, sentiasa ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Ada orang kaya, tawaduk. Ada orang miskin, sombong. Ada. Ada kau orang miskin sombong? Ada. Ramai orang miskin sombong. Dah lah miskin. Masjid tak segi pula. Sombong dia dengan Allah Azza wa Jalla. Dia baik dengan orang. Kita baik dengan orang satu kes. Masalahnya dia sombong dengan Tuhan. Sebab itulah kita bimbang hari ni para jemaah sekalian. Orang-orang miskin, bila kita ajak mari ke masjid, mari jadi ahli masjid, tak apa nak mari. Dia mari juga pergi masjid. Dia panggil bila masjid bagi projek. Mari selalu. Waktu masjid ajak hayya ala salah, hayya ala falah, tidak mari. Nak kata apa? Jadi payahlah kita nak naik tarah. Orang ni nak naik tarah tu payah sebab dia jauh dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi untuk makan minum ada je rezeki. Orang kafir pun boleh makan. Kalau tak pergi masjid lagi boleh makan. Biasa ya tu. Mari kita pergi ayat 49. Allah kata apa? La yas'amul insanu min du'ail khair. Manusia tidak jemu-jemu memohon kebaikan. Tak jemu-jemu dia minta kebaikan. Manusia ni ai la yamalul insan, orang manusia ni dia tidak akan jemu, tak akan puas, tak akan rasa letih untuk memohon kepada Allah Azza wa Jalla, minta harta, minta sihat, minta pangkat, minta kedudukan, sentiasa ada. Mana gambaran dia? Tengok gambaran yang pelajar. Dalam surah Al-Fajr ayat 20, Allah kata apa? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Suka sangat manusia ni nak kumpul harta, kumpul harta sampai tak tahu nak apa harta. Mari bulan-bulan Ramadan ni tengoklah harta tu. Kalau rasa banyak dah, agak-agak kita nak hidup apa tahun lagi? 20 tahun. Kira-kira harta aset 20 tahun, lepas pada tu sedekah lah. Biar jadi harta kita. Bukalah almari tu. Dengan ni makcik-makcik dia tu. Buka almari tu, baju hok saya hok lama-lama tu. Sedekah. Biar orang lain pula pakai. Kita pakai 10 tahun dah. 15-20 tahun dah kita pakai baju tu, bagi orang lain pula. Orang-orang miskin hok ada kapur kita ni. Pergi cari orang-orang kita kenal. Dia bagi dia. Jangan hidup holo tak tu kalu. Setengah orang ni pakai begini. Masuk lagu ni, dia letak di NGO mana-mana. Tak apa. Tak ada masalah. Tapi kalau kita boleh bagi kepada orang yang kita kenal, yang kita tahu dia perlukan baju untuk berhari raya dan sebagainya, lebih baik. Buat kerja lah sikit. Biar harta kita jadi milik kita. Dengan cara mana? Dengan cara kita sedekah. Yuhibbunal mala hubban jamma. Dalam surah Al-Adiyat ayat 8, Allah kata, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia ni sangat suka kepada benda-benda hok comel, hok molek. Suka sangat-sangat dia. Tak apa. Tapi bagilah hak dia. Itu dalam Quran. Kita tafsir ayat ni dengan hadis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu
Qala sallallahu alaihi wasallam, qalbus syaikhi syabun ala hubbis natain. Dengar ni. Nenek-nenek, opah-opah, tok ayah dengar belakang ni. Lah ni orang tak panggil tok ayah, tok pa. Tok apa lagi? Patuk macam-macam. Panggil tok ayah lah maksudnya. Ni panggil apanya? Kalau pa jadi tok pa. Tok bah. Pelik ke lah manusia lah ni. Dia kata awak tak ada cucu lagi juga, sedap cakap. Macam-macam dia punya istilah. Tengok ni. Kata di Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalbus syaikhi syabun ala hubbis nataini. Hati orang tua tetap muda mencintai dua perkara. Dengar ni. Yang pertama, tulil hayah, bercita-cita, berangan-angan nak panjang umur lagi. Berapa umur lah ni? Baru 60. Cadangnya 80. Tanya hak 80, 100. Tak akan berhenti. Wa hubbil mal. Yang kedua, hati dia muda, cintakan kepada harta. Tak akan sesat masalah. Hadis ni dalam Muslim. Maknanya hati orang tua ni muda dalam dua perkara, nak panjang umur, panjang angan-angan, dan juga nak banyak sekayang kepada harta. Saya tua ke diri tu tak habis nak makan, simpan juga harta, tak mahu sedekah juga. Pasal yuhibbunal mala hubban jamma. Jadi hadis ni jelas kepada kita. Allah irham bapak kita ni, dia suka buat analogi mudah. Dia kata orang tua ni macam umbuk kelapa. Kenal umbuk kelapa? Umbuk nyo. Orang Kelantan kata umbuk nyo, umbuk kelapa ni. Batai dia bergekok gini, pucuk dia muda lagi. Kalau pucuk tua mati dah dia ni. Tu dia panggil, orang Kelantan kata umbuknya tak tua. Umbuk kelapa ni tidak tua. Manakala tua mati. Begitulah nafsu kita. Waktu walau tak boleh berjalan pun, tak bergerak pun, jangan main. Hubbu, dia kata qalbu syaikhi syabun, hati orang tua tetap muda dengan dua perkara, nak panjang umur, nak cinta kepada harta. Tidak salah. Cuma berhati-hatilah, jangan salah langkah. Jangan salah langkah kata orang. Bila kita tua, awak cara tua. Ke masjid jangan lupa. Nak aktiviti lain tak ada masalah. Nak pergi, nak meniaga, nak buat kebun, silakan. Tapi jangan lupa. Jangan lara. Satu lagi hadis. Menarik hadis hari ni. Hadis tadi rawahu Muslim. Hadis yang kedua, wa ani ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul law kana li ibni adam wadiyani min mal labtagha salisan. Dia kata kalau manusia anak ada ni ada dua wadi, dua lembah harta. Ada riwayat lain kata min zahabin, dua lembah emas lako. Lombo emas dia ada dua butir lombo. Labtagha salisan. Dia nak yang ketiga. Wala yamla'u jawfa ibni adam illa turab. Tak berhenti anak ada ni daripada tomok pada harta kecuali sumbat tanah dalam mulut. Bila mati. Wa yatubullahu ala man tab. Nabi kata Allah Taala akan terima mana-mana hamba dia yang bertaubat. Mari kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis ni dalam Bukhari. Di antara lafaz istighfar yang Nabi sahabat dengar Nabi kita ulang waktu dalam satu majlis satu kali, Rabbighfirli wa tub alayya. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Baca doa ni. Lihat 100 kali berhenti, 100 kali pula berhenti. Tambah dengan zikir 4 kalimah kita ni. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Baca sentiasa. Biar kita ni banyak berapa? Banyak bekalan. Baik, itu satu perangai manusia suka sangat nak pada kebaikan. Wa immassahu syarru fayausun qanut. Dan kalau ia ditimpa kesusahan, maka menjadilah ia seorang yang sangat berputus asa, lagi sangat nyata kesan putus harapnya dari rahmat pertolongan Allah Azza wa Jalla. Jadi masalahnya dia bila diuji oleh Allah Ta'ala, dia akan kecewa. Sakit ke, susah ke, fakir ke, PKP mari ke, kedai kena tutup ke, pejabat tak boleh buka ke,
apa benda, dia akan putus harap daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Tapi bagi sikap orang, bagi orang yang beriman, ya, waktu Allah uji kita sabar, waktu Allah Ta'ala beri nikmat kita syukur. Itu sifat orang beriman. Jadi kita jadi orang beriman yang begini sifat dia dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Mari kita pindah kepada ayat 50. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي. Dan demi sesungguhnya jika kami beri dia merasai suatu rahmat dari kami, Allah senang hidup, buat apa-apa jadi belaka projek dia. Dah segar kita. Sesudah ia ditimpa sesuatu kesusahan. Dulu dia susah, sekarang ini dia sehat, dia segar. Hati-hati ni. Kita semua ni yang susah dulu, senang kemudian ni berhati-hati. Takut tak sedar. Takut lupa diri, kata orang lupa daratan, ni bahaya. Berkatalah ia dengan sikap tidak bersyukur. Na'udzubillah. Dia kata apa? Hadza li. Ini adalah hak aku, hasil usahaku semata-mata. Jangan main. Duk main lagu tu. Wa ma azunnu sa'ata qa'imah. Dan aku tidak fikir bahawa hari kiamat akan berlaku. Berasa nak panjang umur dah tu, tak mau kiamat dah. Wala irruji'tu ila rabbi inna li 'indahu lal husna. Dan kalaulah aku dikembalikan kepada Tuhanku sekalipun, maknanya kalau dia mati pun, sudah tentu kesenangan yang sekarang akan berada padanya. Hai, sedap hati cakap. Nah, dia kata apa ke aku ni, kalau aku mati pun memang aku ahli syurga. Oh, mudah dia. Senang dia jatuh hukum untuk dia sendiri. Jadi mana tak percaya kiamat, dia kata kalau dia mati pun dia jadi ahli syurga, mudahlah. Tulis. Ayat ini ditafsir dengan surah Al-Kahfi ayat 36. Wa ma azunnu as-sa'ata qa'imah wa la irditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Ayat ini cerita kepada sahibul jannatain, tuan kebun hok comel kebun tu sebelum dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi dia ingat dia ni boleh hidup lama, kebun dia subur, dia punya produk, dia punya hasil mahsul dia banyak, harta dia banyak, jadi dia tak khabar. Ini bahaya. Allah kata apa? Tuhan balas balik kepada salah sangka mereka. Allah kata, فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا. Maka demi sesungguhnya kami akan memberitahu kepada orang-orang yang kufur engkar itu akan keburukan apa yang mereka telah kerjakan. Mu tak usah duduk cakap banyaklah. Hidup main dia ni ahli syurga nak sedap hidup. Angan-angan tinggi. Tuhan kata aku akan tunjuk kepada kamu apa yang kamu buat atas dunia dulu. Mu syirik atas dunia dulu. Mu kafir atas dunia dulu. Mu maksiat atas dunia dulu. Jangan duduk berangan-angan tak terpasang. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. Dan kami akan beri mereka merasai azab seksa yang seberat-beratnya. Allah na'udzubillah. Allah, para pelajar sekalian, itulah peringatan daripada Allah Azza wa Jalla. Kita jangan rasa selesa, jangan rasa sedap hati, jangan rasa takabur, sebab semua yang Tuhan bagi ni bersifat sementara, berbentuk ujian. Ujian, Tuhan nak tengok kita ni syukur ke tak syukur. Itu je. Jadi macam mana kita nak jadi orang bersyukur? Yang pertama sekali, tunaikan hak. Hak kesihatan, hak jawatan, hak harta benda yang Allah bagi. Kita tunaikan hak dia, maka insya-Allah kita akan jadi manusia yang bersyukur. Manusia yang bersyukur. Mari kita tutup ayat perbincangan kita dengan ayat 51. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ
Wa idza massahu asy-syarru fazu du'ain 'arid. Dan apabila kami kurniakan nikmat kepada manusia, boleh nikmat segar molek, berpalinglah dia serta menjauhkan diri dari bersyukur. Na'udzubillah. Dan apabila ia ditimpa kesusahan, maka ia berdoa merayu dengan panjang lebar. Ini perangai. Perangai tak jauh dia panggil lagu ni. Baik. Sebelum daripada ayat ini, Allah cerita kepada kita kata-kata orang yang boleh nikmat yang tak sedar diri. Tengok tu kan? La yaqulunna, ayat 50. Bila kami bagi nikmat, dia kata, ni hak aku, ini kebijakan saya, ini kepandaian saya. Ayat 51 ni dari sudut amali, a'rada, mereka berpaling, tak mau. Itu dia panggil dari sudut amali, perbuatan. Allahu Akbar. Jadi manusia ni dua je. Ayat ini ditafsir dengan ayat surah Yunus ayat 12. Wa iza massal insana ad-durru da'ana li janbihi. Bila manusia ditimpa kesusahan, dia berdoalah, minta dengan Allah Taala selamat. Dan juga dengan surah Al-Isra ayat 67, wa iza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Bila dia susah, dia akan panggil ya Rabbi, ya Rabbi. Bila balik semula ke darat, kapi semula, tak jadi apa. Kita pun kena belajar, tuan-tuan dan puan-puan. Kita belajar daripada ayat ini, daripada kesalahan yang dibuat oleh orang kafir, bahawa kita juga jangan kena Allah waktu susah. Kita kena Allah waktu kita senang. Sebabnya puak kafir ni, tengok ayat terakhir, wa iza massahu syarru fazu du'ain 'arid. Bila dia kena susah, berdoa kuat-kuat lah. Kita hari ni pun jangan berjadi macam ni. Waktu sihat tak jumpa masjid, tak kena pak imam, tak kena pak Bilal. Waktu susah, ada kat tangga masjid, lillah ni orang panggil pergi mari, mundar mandir. Cari siapa tu? Cari pak imam. Hak dia bercakap tu email dah. Tu email belasnya macam pasal kakak tak wajib mari masjid ni, tak kena aku. Dan ada masalah apa? Masalah, tak ada cerita masalah lagi, air mata dulu. Saya sakit, macam-macam. Nak suruh tu email berdoa bawa tuai besar mari. Gitu. Maknanya kena nak jumpa, masalah macam kena Tuhan waktu susah, jangan. Kita kenal Allah Ta'ala waktu kita senang, Allah Ta'ala akan bagi pertolongan setelah kita susah. Susah baru cari Tuhan. La ilaha illallah. Itulah muhasabah kitanya. Jangan jadi macam ni. Jangan jadi macam orang yang kena Allah Ta'ala waktu dia susah, waktu senang lupa dengan Tuhan. Jangan. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita secara ringkasnya ayat 47 hingga 51. Sekarang ni kita berpindah kepada al-fawaid, beberapa 5 faedah yang kita kutip dalam ayat yang kita baca ni. Faedah yang pertama, tulis pelajar. Ilaihi yuraddu ilmu as-sa'ah. Allah kata ilmu tentang kiamat hanya di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Kata dia ulama tadabbur, manidda'a, siapa dia mendakwa, mengaku dia tahu bila kiamat, fahuwa kazibun, orang ini pendusta. Dusta dia. Allah nafikan, tak ada. Wa indahu mafatihul ghaib. Wa indahu ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Semata-mata kepada Allah ilmu tentang kiamat. Kalau ada orang mengaku, kata bohong awak, tak usah duk cakap, tak usah buat teori apa-apa. Yang peliknya, anda ingat 2000 berapa dulu orang kafir kata nak kiamat? Keluar buku dah tu. 2012 ke berapa? 12. Keluar buku. Ada orang Islam tanya, Ustaz, betul ke ni? Kita kata subhanallah, awak tengok buku tu campak pun lalu. Sebab apa? Mana ada orang tahu bila kiamat? Ini ada ni, Tok Syekh ni tahu. Dengan kira-kira, kata berapa kali kira dah.
Tak betul berlaku tu. Itu dia panggil jangan. Jadi siapa dia tahu, dia mengaku dia tahu bila kiamat, fahuwa mukazzib, dia telah mendustai Allah dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Allah nafikan ilmu kiamat ni tak boleh. Tak ada siapa dia tahu. Ilmu ini juga telah dinafikan oleh Nabi sallallahu dengan hadis Jibril tadi. Nabi kata apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya ni Nabi itulah. Bukan lebih tahu daripada penanya. Siapa dia? Jibril. Kita dua tak tahu apa, maka jangan kita berani, kita hak langsung tak ada apa-apa ni, kenapa pula pandai-pandai nak berteori? Kita jangan berteori dalam masalah benda-benda gaib. Sebab itulah peringatanlah untuk kita para pendakwah. Bila kita terlalu kuat sangat duduk bongkar hadis-hadis tentang alamat kiamat ni, dia akan timbul lah teori konspirasi itulah, teori mengapa dia macam-macam teori, kita mengatakan akhirnya menjadi teori sebagai teori semata-mata. Tak lagi. Bahkan dia baca hadis salah pasang pula. Hadis ni dipasang kepada ni, tak kiamat juga. Salah pula. Akhir sekali kita nak menyalahkan hadis ke salah kita? Kita salah pergi tafsir hadis. Hadis tu sahih, tapi awak tafsir salah. Tak boleh. Jangan pandai-pandai dalam benda gaib. Benda gaib tak usah duduk cerdik pandai-pandai kita, jangan. Yang kedua, tengok perangai manusia ni. Wa iza massahu syarru fayausun qanut. Tengok di akhir apabila manusia itu ditimpa kesusahan, dia putus harap. Satu. Tengok ayat 49. Wa iza masyaru fa yausun qanut. Ayat 51. Ni kita nak taufik antara ayat. Ayat 51, wa iza massahu syarr fazu du'ain arid. Fazu du'ain arid. Sama ya ayat. Cuba tengok ayat 49. Wa in massahu asyarr fa yausun qanut. Bila dia ditimpa susah, dia putus harap. Ayat 51, wa iza, cuma ini wa in wa iza. Wa iza massahu syarr fazu du'ain arid. Bila dia ditimpa susah, dia berdoa panjang. Macam mana ayat ni? Tadi kata putus harap, ni berdoa pula. Ulama tadabbur kata la munafatun bainahuma. Tidak ada percanggahan di antara dua ayat ni, tak canggah. Lianna ma'nahu, makna dianya ayat 49 itu qunutum bil qalbi, putus harap dah, hati dia ni fras. Hati dia kata tak ada harapan dah aku ni. Tidak ada harapan dah dia. Doa bil lisan, tapi doa dia pula dengan lidah. Lidah dia berdoa, tapi hati tak mengharap lagi ada sinar di hujung terowong, kata orang. Mana ada pertolongan tak dapat. Macam kita ini, kita berdoa, tapi rasa macam tak ada apa-apa. Lah, jangan macam itu. Bukan itu cara kita doa. Kita nak berdoa, Nabi kata, ud'ullaha wa antum muqinu bil ijabah. Tengok dia punya kaedah. Mu berdoa dalam keadaan kamu muqinun bil ijabah. Mu kena yakin Allah Ta'ala terima, barulah kita boleh berdoa. Kalau main, ya Rabbi, terima kan tak usah doa, tak jadi lagu tu. Ataupun Allah Ta'ala tidak akan kabul doa daripada hati min qalbin lahin. Dia berdoa tapi hati khoya kuksi, lara. Cerita daripada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ni khalifah. Dia tengok seorang pemuda berdoa, Allahumma rzuqni hurul ain. Aku nak minta bidadari dalam syurga. Wah, sedap doa. Tapi tangan hidup main benda-benda. Maknanya tidak kata khusyuk lah. Kata di Umar, dia kata Allah Ta'ala tak terima doa daripada hati yang lara. Macam mana hati lara? Mulut duk ya Rabbi, hati duk mikir mengelah. Dalinya tangan dia duk main benda lain. Dia kata bukan ini mah kahwin, mahar kepada bidadari. Dia minta bidadari lah, hurul ain. Dia kata bukan ini mah kahwin bidadari. Muna doa betul-betul muqinun bil ijabah. Kita doa dengan khusyuk,
kita yakin Allah Taala terima. Jadi dalam ayat ini dia kata tidak menafikan, sebab dia kata makna yausun qanutum bil qalbi du'aum bil lisan. Ada juga ulama kata qunutum minas sanam, dia putus harap daripada berhala, dia berdoa ke Tuhan. Ada dua qunutun fi du'a minas sanam. Jadi bila dia doa tak apa, ombak bergonjang, dia tak percaya ke berhala. Dia percaya ke Tuhan, ya Rabbi, ya Allah selamatkan kami. Yang ketiga, tafsir yang ketiga pada ayat ini, jawapan yang ketiga, waqila al-awwalu fi qaumin watsani fi akharin. Hak putus harap tu satu kumpulan, hak berdoa satu kumpulan. Wallahu a'lam. Kita kata pelbagailah tafsir Quran ni, kita boleh pelbagaikan sebagaimana dihuraikan oleh para ulama. Jadi ada ayat ni qunut, ayat 49, ayat 51 tidak bercanggah. Kita boleh taufik, kita boleh analisakan dia dengan cara baik. Mari kita pergi kepada sama lagi lah, masih lagi dalam ayat tadi, ayat yang ketiga. La yas'amul insanu min du'ail khair. Manusia ni tak putus-putus mengharapkan nak benda baik. Baguslah, tak putus kan. Tapi ada satu perbincangan di sini. Wala in azaqnahu rahmatan minna. Tengok ayat 50, Allah kata kalau aku beri rahmat kepada hamba-Ku. Tengok, kemudian di akhir wa in massahu. Wa in ayat 50 ni. Wala in azaqnahu rahmatan minna. Kemudian ayat seterusnya wa in massa wa idza massahu syarru wa idza massahu syarru wa in massahu syarru, ada ayat lain kata. Yang pentingnya kita nak belajar ilmu beradab dengan Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat lepas ada satu tajuk ni, tapi sini ada pula. Allah kata apabila kami beri rahmat kepada dia, Allah Taala sandarkan kepada diri dia, kepada zat dia, kami beri. Tapi wa in massahu syarr, apabila ditimpa keburukan, Allah tak kata wa in aku timpa taklah. Maka di sini kata ulama ta'liman lil adabi ma Allah. Ini kita kena belajar adab dengan Allah Azza wa Jalla. Adab dengan Allah, hak baik kita sandar ke Tuhan. Hak buruk jangan disembah kepada Allah. Walaupun akidah kita Ahlus Sunnah, semua benda yang baik yang buruk Allah yang tentukan. Tapi orang tak sandar ke Tuhan. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim AS. Ibrahim, dia kata apa? Dalam surah Asy-Syu'ara, tulis ni pelajar. Surah Asy-Syu'ara ayat 78. Allazi khalaqani fahuwa yahdin. Allah yang menciptakan aku, dia beri petunjuk pada aku. Sampai ayat 80. Wa idza maridtu fahuwa yashfid. Wa idza maridtu. Bila aku sakit, Allah sembuhkan. Dia tak kata wa in amradani. Ketika Allah beri aku penyakit, Allah. Itu dia panggil adab. Ketika nak buat, Allah buat aku. Ketika sakit, kita tak kata Tuhan buat aku sakit. Kita kata kalau aku sakit, Allah sembuhkan. Tanda ni pelajar. Surah Al-Syu'ara ayat 78, 80. Ini dia panggil ilmu tadabbur Quran. Kita korek sikit-sikit lah. Setakat mana masa yang ada, tuan-tuan puan-puan pun boleh faham. InsyaAllah. Tak ada benda yang tak boleh faham. Bahasa Melayu, penjelasan juga secara slow-slow. Jadi ayat ini juga, la yas'amul insan ini juga, Allah SWT ajar kepada kita, apabila kita kena musibah, sabarlah. Sebab apa? Dipanggil musibah itu ada banyak faedah. Yang pertama kafarat. Musibah itu menjadi penghapus dosa. Yang akhirnya insya-Allah Allah beri karamat, beri kemuliaan pada seorang dengan sebab dia sabar. Tapi kalau tak sabar, rugi dua-dua, khasirat dunia wal akhirah. Dunia dia rugi, akhirat dia rugi sebab pahalanya hilang, kesabaran dia. Kalau tak sabar, pahala hilang. Hak hilang tu hilanglah, dunia pun hilang juga. Na'udzubillah. Baiklah. Kita pergi kepada masalah yang keempat. Ini dia panggil sifat mana? Wala'in azaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra massathu la yaqulanna hadza li wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imah.
Jadi manusia ni gitulah keadaan. Bila boleh senang, dia kata itu perancangan dia, strategi dia. Dan dia pun sombong. Tak serah, tak rasa nak mati, tak rasa tak ingat ke Tuhan, macam-macam. Jadi kata di para ulama, dia kata manusia itu berbeza-beza. Manusia berbeza-beza. Sebab itulah Allah Ta'ala gambarkan di sini kategori manusia. Ada orang yang gitulah sifat dia. Mudah takabur, mudah tak sedar diri, mudah lupa. Katanya, dengar ceritanya, katanya mendiang Qarun dulu, mendiang Qarun asalnya budak baik. Tapi bila dia naik kaya, dia kata hadza min ilmin indi. Kaya aku ni sebab ilmu aku. Mula. Sekarang ni yang kita duk perhati tengok orang-orang muda-muda ni, kalau duk jual alat-alat kosmetik apa benda ni, cepat kaya. Apa mudah? Dia mudah jadi pelik. Jadi pondel lah, jadi macam-macam, laki-laki nak jadi perempuan, lupa diri, lupa daratan, lupa segala-galanya. Ingat hati-hatilah. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi cepat kaya, dia panggil istidraj. Kalau nak istidraj, dia mudah lupa diri. Na'udzubillah. Marilah kita pergi yang terakhir sekali. Wa iza massahu syarru fazu du'ain arid. Manusia ni lemah. Bila dia kena susah, dia akan berdoa panjang. Jadi kita ni, supaya kita ni tidak diuji oleh Allah Ta'ala dengan kesusahan, waktu kita senang, kita berdoa sentiasa. Rabbi ghafirli, Allah marzuqni. Jadi jangan tunggu susah baru kita nak berdoa. Ya, itulah sebab kadang-kadang orang-orang yang kena ujian ni lama masa. Kita banyak kali dah sebut. Di antara terpisahnya Nabi Yusuf daripada dicapak dalam telaga sampai ke Yusuf jumpa balik dengan ayah dia berapa puluh tahun. Dari telaga, jadi hamba, kena jual, jadi khadam dalam istana, masuk dalam penjara. Berapa tempoh. Baru jumpa balik dengan ayah dia. Nabi Musa, Rabbana innaka ataita fir'auna. Ya Allah, membui ke Fir'aun ni macam-macam benda. Jatuhkanlah hukuman. Daripada Nabi Musa berdoa sampai ke Allah Ta'ala qabul balik, lama masa. Ayub, anni massaniyad dur. Aku ditimpa penyakit ya Rabbi. Bukannya doa hari ni esok sembuh. Walaupun dia Nabi, tapi ada masa tempoh. Kita ni begitulah keadaan. Banyak kali kita berdoa, banyak air mata kita tumpah, tapi Allah belum kabulkan apa yang kita nak, teruskan berdoa. Sebab Tuhan nak dengar rintihan. Allah nak dengar rayuan. Allah nak tengok kita tawaduk. Allah nak tengok kita bersimpuh di hadapan dia. Basahnya sejadah kita, basahnya tikar solat kita dengan air mata. Itulah kelebihan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Sabarlah di atas segala ujian Allah Ta'ala, dan teruskan berdoa, jangan mudah putus harap. Jangan jadi macam orang kafir, iza masyahu syarr, bila susah baru berdoa. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita dapat nikmat yang baik, nikmatul imani wal Islam, nikmat dapat mensyukuri nikmat Allah Ta'ala ketika susah, ketika senang, dan nikmat sabar ketika susah. Sebab itulah kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, pelik urusan orang mukmin ni. Orang mukmin ni pelik. Kalau dia senang, dia syukur. Kalau susah, dia sabar. Walaysa zalika illa li mu'min. Nabi kata itu sifat orang mukmin. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang mukmin yang mempunyai sifat yang baik di sisi Allah Azza wa Jalla ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat kita yang seterusnya, ayat 52. Mungkin siri yang terakhir dalam surah kita ini, iaitulah dalam siri yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.